Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Kita berada dalam majlis ilmu yang mana walaupun kita tak dapat bersemuka di surau, walaupun asalnya program kita buat di surau, tetapi oleh kerana keadaan-keadaan yang tertentu yang tak dapat dielakkan, kita tetap teruskan program kita melalui maya, melalui online. Jadi moga-moga insya-Allah didoakan kita semua diberi kekuatan, kesabaran dalam menghadapi ujian pandemik COVID-19 dan juga ujian berada di penghujung bulan Ramadan ni. Bukan senang ni. Walaupun kita tahu bahawa penghujung Ramadan ni satu saat, satu waktu yang sangat-sangat istimewa, tetapi ia sebagai satu ujian kepada kita juga, di mana bukan semua orang yang nak mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat kepada para ulama, mereka menyatakan hidup kita ni seumpama musafir. Memang kita pun hakikatnya kita musafir, sebab destinasi kita adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana berlakunya kematian, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tak ada orang yang tak kembali. Semua akan kembali ke destinasi yang abadi untuk selamanya. Jadi atas dunia ni kita musafir. Lalu kata para ulama, bayangkan ketika mana kita dalam satu perjalanan menuju satu destinasi, tiba-tiba kita bertemu ataupun kita melalui satu kebun buah-buahan yang dipenuhi dengan buah-buah yang sangat banyak, dan diberi kepada kita ruang dan peluang untuk tinggal di kebun ini selama 10 hari untuk memetik buah-buah yang kita nak manfaatkan untuk kita bawa dalam menuju ke destinasi kita, tempat tuju kita, sebab kita seorang musafir. Jadi maknanya di situ dia kata, kalau betul-betul lah kita disajikan seumpama itu kebun yang ada tu, kita tak akan melepaskan peluang untuk kita mendapatkan sebanyak mungkin buah-buahan. Kita akan kutip, kita akan ambil, mudah-mudahan ianya dapat menjadi bekalan kepada kita dalam perjalanan menuju destinasi. Jadi di situlah satu perumpamaan yang nak diberitahu kepada kita tentang bagaimana bila mana kita sampai kepada 10 terakhir Ramadan ni. Kita hari ni hari 21 Ramadan. 21. Jadi bila kita sampai 10 terakhir Ramadan, sebenarnya 10 terakhir Ramadan ni merupakan waktu yang paling baik di sepanjang tahun. Daripada 365 hari ikut bulan Masihi ataupun 356 hari ikut kalender Hijrah. Dalam setahun itu, waktu yang paling istimewa, waktu yang paling baik adalah 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kita sekarang sudah sampai ke waktu yang terbaik. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia teruja, dia seronok bila sampai ke 10 terakhir ni. Jadi bila sampai ni menunjukkan dia macam tadilah musafir tadi, peluang untuk dia mengambil sebanyak mana mungkin buah-buahan tadi, anugerah-anugerah tadi. Jadi insya-Allah kita berada dalam 10 terakhir ni, maknanya orang yang beriman pada Allah, dia nampak ini sebagai satu peluang yang tidak akan disia-siakan. Tidak akan disia-siakan untuk kita ambil peluang untuk kita mendapat anugerah terindah pada 10 yang terakhir Ramadan ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Baik, program kita boleh lihat dari FB kan, dari FB. Jadi FB live ni kalau siapa-siapa yang ada soalan, dia ada ruang komen tu. Ruang komen ada kan. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya, anda boleh type di ruang komen tersebut. Nanti saya akan menjawablah persoalan-persoalan tersebut. Ada pembantu saya ni yang menguruskan, insya-Allah orang surau, kuat surau ni ada ni, maka boleh tolong bacakan soalan kepada saya. Dan kalau di sini pun kalau nak tanya soalan boleh tanya. Insya-Allah saya akan buka ruang untuk bertanya soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi insya-Allah saya akan bagi tazkirah sebahagiannya, dan sebagainya lagi saya akan menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Nak tanya apa pun tanyalah. Bukan sekadar berkaitan dengan tajuk kita 10 takhir Ramadan ni, tetapi nak tanya yang lain pun boleh tanya. Sebab apa? Miftahul ilmi as-su'al. Anak kunci kepada ilmu itu adalah bertanya. Jadi anda boleh bertanya apa-apa soalan yang anda inginkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berbincang sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi balik kepada perbincangan kita. Kita dah sampai pada waktu yang terindah. Dalam sepanjang tahun ni, inilah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu. Jadi sebagai orang beriman, bila kita dah dapat waktu ini, dah dapat dah ruang ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka sewajarnya kita mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin. Amat rugilah kalau kita tak ambil peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni. Dia peluang ni bukan datang selalu, dan kita pun tak tahu apakah peluang ini akan datang lagi pada masa akan datang, ataupun ini merupakan yang terakhir buat kita. Kita tak tahu. Wallahu alam, kita tak tahu. Maka dengan sebab itu kita tak fikir soal itu. Kita fikir macam mana kita nak memanfaatkan peluang yang Allah bagi kepada kita ni untuk kita mendapat anugerah terindah pada 10 yang terakhir Ramadan. Apa dia? Semua orang tahu. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud 1000 bulan itu maknanya digandakan pahala seumpama dia beribadah selama 1000 bulan. Bulan ni bulan yang mana? Sebab kita kalau sebut bahasa Melayu ni macam-macam maksud bulan ni. Bulan atas tu pun bulan juga. Bulan kalender bulan juga. Orang perempuan selalu datang bulan. Bulan juga. Jadi kita tengok kepada penggunaan perkataan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Syahrun, syahrin. Syahrun tu bulan apa? Bulan kalender. Itu maksud syahrun. Kalau bulan atas tu dia panggil qamarul. Sebab tu orang nama qamarul tu bulan lah. Tapi bulan mana? Bulan atas. Begitu juga badrul. Badrul ni adalah apa? Bulan purnama. Bulan purnama. Badrul. Merujuk pada bulan atas juga. Tapi kalau syahrul itu merujuk kepada bulan kalender. Bulan kalender ni makna merujuk kepada waktu lah. Waktu kan. Bulan, setahun. 12 bulan, setahun. Itu. Jadi dalam ayat Quran ni Allah sebut, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi perkataan syahrun itu, syahrin itu merujuk kepada bulan kalender. Jadi ia merujuk kepada tempoh masa. Sebab tu kebanyakan ulama, jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan maksudnya di situ adalah beribadat pada malam tersebut akan digandakan pahala seumpama kita beribadat selama 1000 bulan atau bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan. Itu dia punya ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Cumanya satu persoalan timbul, mengapa Lailatul Qadar begitu dimuliakan oleh Allah sampai diberi keistimewaan yang seumpama itu? Kalau kita tengok antara sebabnya adalah kemuliaan Lailatul Qadar itu dia terletak pada kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada malam tersebut. Sebenarnya. Sebab itu mana-mana yang ada kaitan dengan Quran atau apa-apa yang ada kaitan dengan Quran akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebab apa Allah muliakan? Dibuka pintu syurga, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, syaitan diikat. Sebab apa ni bulan Ramadan ni? Sebab kalau kita lihat ayat surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Taala menyatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran,
bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Jadi kita tengok bagaimana dia ada kaitan dengan Quran. Jadi bulan Ramadan tu bila mana diturunkan Quran, maka Ramadan itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat kali ganda yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga bila kita sebut Lailatul Qadar, sebab apa Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah? Sebab firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, dengan ganda ayat begitu banyak. Sebab apa? Sebab ayat pertama surah Al-Qadar kita lihat Allah sebut apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi ada kaitan dengan penurunan Al-Quran. Cuma bila sebut tentang turun Quran ni, ada orang ditanya saya, dia confuse. Sebab dia kata baru ni sebut nuzul Quran kan. Nuzul Quran kan 17 Ramadan. Ayat Quran Lailatul Qadar sebut Allah turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni 10 takhir Ramadan, mana satu? Kan? Satu soalan. Soalan kedua, dia kata ayat yang pertama turun, kita daripada kecil-kecil kita belajar lah. Ayat yang pertama turun Iqra kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Tapi buka-buka Quran, jumpa Fatihah dulu. Lepas tu surah Baqarah, mana Iqra'? Kata Iqra' mula-mula diturunkan, betul-betul buka Quran, jumpa Iqra' dululah. Tapi tiba-tiba jumpa Iqra' juzuk 30. So macam mana? Confused. Confused. Sebab apa confused? Sebab apa confused? Sebab kita tak betul-betul menuntut ilmu. Sebab itu kita confused. Kita kadang guna ilmu dalam WhatsApp sampai berasap. Kan? Jadi sebenarnya WhatsApp tak jadi kan. Banyak hari ni. Kalau kita tengok banyak benda yang kita tak tahu rasanya. Kalau betul-betul kalau kita belajar betul, insya-Allah kita akan dapat tahulah. Contoh kalau saya nak tanya tuan-tuan sekalian, contoh. Biasa saya tanya soalan ni. Bulan Ramadan ni ada berlaku 2 peperangan pada zaman Nabi SAW kan. Satu perang apa? Badar, berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Satu lagi perang apa? Pembukaan kota Mekah. Dia memang perang juga tu, Fathu Mekah pada tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan 8 Hijrah. Cuma persoalannya, waktu Nabi dengan sahabat perang Badar dengan pembukaan kota Mekah yang berlaku bulan Ramadan ni, mereka berpuasa atau tidak? Itu sebuah soalan. Puasa ke tak? Confuse. Hak duduk sini confuse, hak penonton pun confuse juga. Kan? Jawapan yang saya dapat daripada penonton yang mengikuti kita, puasa. Betul ke puasa? Jawapannya tak betul. Tak betul, tak tepat. Saya ada satu buku tapi saya tak bawa. A to Z Ramadan. A to Z Ramadan, saya bincang semua berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan dan juga Syawal. Itu nama A to Z tu, tapi tak banyak pun, 220 muka surat je. Tak banyak saya macam habis. Cumanya saya sentuh isu-isu yang macam tu juga. Sebab apa? Ramai orang yang tak perasan. Dia ingat bulan puasa. Tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud, hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan kami bersama Rasulullah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Sampai satu tempat Nabi kata apa? Kamu berhadapan dengan musuh, maka berbuka lebih baik untuk kamu. Itu kali pertama Nabi sebut. So Abu Sa'id Al-Khudri dia kata apa? So sahabat ni ada pilihan. Bila Nabi sebut macam tu, seolah bagi pilihan lah. Berbuka pun boleh, nak puasa pun boleh. Jadi ada di kalangan sahabat yang berbuka, ada di kalangan sahabat yang berpuasa. Maka teruskan lagi perjalanan sampai dekat dengan musuh. Nabi sebut sekali lagi. Nabi kata, sekarang ini kamu berhadapan dengan musuh. Maka kamu perlukan kepada kekuatan untuk berhadapan dengan musuh. Oleh itu berbukalah. Nabi kata berbukalah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila Nabi sebut begitu, berbukalah, ia merujuk kepada satu kewajipan kepada kami untuk berbuka puasa. Maka kami pun berbuka. Itu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis sahih Muslim. Begitu juga daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, kami telah bersama dengan Nabi dalam 2 peperangan, iaitu perang Badar dan pembukaan kota Mekah bersama Nabi pada bulan Ramadan, dan kami berbuka puasa pada kedua-dua perang tersebut. Jadi mana tak puasa? Tak puasa. Kita kata puasa, tak puasa.
Para ulama dia bagi tahu sebab apa tak puasa? Sebab puasa itu untuk masalah kita peribadi. Tetapi yang kata jihad adalah masalah umat Islam secara keseluruhannya. Kalau kita tak larat, kita nak berjuang, kita nak perang ni. Kalau apa jadi pada umat Islam macam mana? Sedangkan itu satu kewajipan untuk memberi kemenangan kepada umat Islam keseluruhannya. Bila bertembung antara dua perkara tersebut, waktu itu berbuka lebih baik untuk menjamin kemenangan umat Islam. Ini perang ni bukan macam zaman sekarang. Perang zaman dulu tu dia punya berdepan tu pula dia punya pedang dia berapa kilo nak angkat tau. Pernah tengok tak pedang? Sahabat Nabi Zulfaqar, pedang Sayyidina Ali sebagai contoh. Mau 20 kilo apa? Berat tau. Kan? Jadi kena perlu pada kekuatan fizikal dan sebagainya. Kalaulah sakit boleh buka puasa, musafir boleh buka puasa, takkan perang tak boleh. Kan? Orang anggap bahawa perang pun kena puasa, kok mana pun kena puasa. Kan? Jadi maknanya itu tidak tepat. Kadang-kadang orang fikir logik takkan tak puasa. Dia tak fikir dari sudut hukum syarak. Macam baru ni. Ada orang share satu video. Nak cerita orang fikir logik ni. Dia kata ada orang bagi tahu pada saya. Dia kata, ada orang bagi tahu malaikat tak masuk rumah kalau ada patung. Kan? Ada patung. Dia kata tak pernah sabar. Dia kata, kita inilah dia kata orang suka buat hukum hakam sendiri. Dia punya ulasan. Buat hukum hakam sendiri. Adakah malaikat tak masuk rumah kalau ada patung? Kalau kita fikir logik pun tak logik dia kata. Kalaulah malaikat tak masuk rumah, seronoklah kita. Kita tak mati ya. Sebab apa? Pasal malaikat pun tak akan masuk lah. Satu-satu tu malaikat tulis kita kat kita tu, kita dalam rumah, malaikat pun tak tulis. Kita nak buat apa pun ikut suka kita. Tuan-tuan, kadang-kadang orang dia suka bercakap daripada akal dia, logik dia. Dia baca ada nas tu, sebenarnya hadis itu hadis sahih. Hadis sahih. Disebut oleh Nabi SAW, la yadkhulul malaikah baitan fihi kalb wa surah, atau kama qala. Nabi kata malaikat tak masuk rumah yang ada patung dan ada anjing. Cumanya para ulama menafsirkan apa maksud hadis itu. Maksud hadis itu yang tak masuk rumah tu malaikat rahmat dan malaikat Jibril, itu yang tak masuk. Malaikat maut masuk. Duduk datang mana pun. Malaikat kiraman katibi ini, malaikat hafazah tetap ada kat kita. Sebab tu kita kata kena mengaji. Kena menuntut ilmu. Bukan sekadar fikir-fikir, ni hadis ditulis buat satu keputusan sendiri. Maka tersesat lah. Tak kena. Macam orang katakan, okey, kita baca hadis Nabi kan, apa yang dilabuhkan daripada buku lali itu adalah disambar api neraka. Kain yang lepas buku lali, dia kata ni hadis Nabi. Aku bukan cerita kosong, ni hadis Nabi. Memanglah tu hadis Nabi, tapi kena faham hadis Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain pula, man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang melabuhkan kainnya itu, pakaian itu khuyala, dalam keadaan sombong. Jangan baca satu hadis kemudian tak belajar, terus buat satu kesimpulan. Tak boleh, dia kata kalau kita pakai seluar lebih sikit buku lali, masuk neraka. Jadi kena potong. Jadi kat betih. Jadi main kerja pun pakai kat betih, kena buat stokin kan. Jadi maknanya, dia tak faham. Sebenarnya, kena lihat hadis itu secara keseluruhannya. Dan Sayyidina Abu Bakar ada pakaiannya yang lebih pada buku lali. Tapi Nabi tak larang. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar tidak ada khuyala. Tidak ada sifat sombong. Larangan Nabi itu bukan pada kain itu. Bukan pada pakaian itu, tapi pada sifat sombong yang lahir, yang terzahir daripada apa? Daripada pakaian tadi. Itu. Jadi benda ni kena belajar, barulah kita faham. Kalau tidak, tak faham. Guna logik sendiri, habislah. Macam satu ketika kan, saya buat satu artikel, anjing menurut perspektif Islam. Masuk dalam majalah dan sebagainya. Ada seorang dia baca. Dia email saya. Dalam tu, saya ada letak email saya, dia pun email. Dia kata, dia orang Melayu lah. Dia orang Melayu, orang Islam semua. Dia kata, saya tak setuju dengan Ustaz. Tak setuju dengan Ustaz artikel ini. Sebab Ustaz kata, malaikat tak masuk. Sedangkan saya bela 27 ekor anjing Rottweiler. Besar-besar. Rottweiler 27 ekor. Dan bagi pandangan saya, dia kata, bagi pandangan saya, kalaulah buat baik tak ada anjing pun boleh masuk syurga, macam dalam hadis Nabi, jadi takkan malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Dan malaikat ni ikut suka dia nak masuk tak masuk.
Macam mana kita tahu pula dia tak masuk ke dia masuk? Dia dah masuk, dia masuk, dia tak masuk, dia tak masuk. Apa kena mengena dengan anjing pula? Bahkan saya membuat satu benda yang baik. Sebab ada hadis kata bahawa bagi minum anjing masuk syurga. Oh, tu dia. Saya kata begini, yang saya tulis artikel tu bukan saya kata, Nabi yang kata. Hadis itu bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu, itu hadis sahih. Kalau hadis dhaif tak apa lagi lah, nak jadi hujah tak boleh kan. Ini hadis sahih, Nabi yang sebut. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Malaikat tak masuk. Dia kata ikut suka malaikat dah masuk ke dah? Saya kata ni hadis sahih, Nabi kata malaikat tak masuk. Dia duk ulang, ikut suka malaikat dah masuk ke dah? Hang ni berimbangan hadis ke dah? Itu je. Kan? Dia nak mewajarkan, dia kata apa salah saya? Memang jiran-jiran saya menolak saya, tak terima. Tak terima sebab apa? Sebab saya bela anjing. Saya tak kisah jiran-jiran. Saya tak peduli walaupun mereka tak suka. Sebab apa? Sebab saya melakukan perkara yang baik. Dia kata. Dia ni kadang-kadang ada orang dia tak faham. Dia tak faham. Tak bela anjing di rumah bukan makna tak ada sifat rahmat pada haiwan. Kita memang kena buat baik terhadap haiwan. Kalau haiwan tu kelaparan, kita bagi makan. Walaupun dia anjing pun. Tapi tak bermakna kita kena bela dia. Sebab tu para ulama kata, apa sebab rasional malaikat tak masuk? Sebab malaikat tak suka kepada anjing. Malaikat tak suka. Itu nature malaikat tersebut. Jadi, oleh kerana itu, bela anjing sebagai pet animal tidak dibenarkan. Bahkan ada dalam hadis yang menyatakan siapa yang bela anjing suka-suka. Kalau bela anjing nak jaga kebun tu cerita lain. Itu dibenarkan. Itu ada perbahasan khusus. Sebab apa? Sebab itu merupakan keperluan. Sebab tu kita kata, tu anjing polis. Anjing polis ada keperluan nak mengesan jenayah. Itu tak apa. Ni bela sebagai satu haiwan peliharaan. Macam kita bela kucing tu. Maka itu tidak boleh. Bahkan dalam hadis kata, siapa yang bela anjing tanpa keperluan, maka dia akan hilang pahala satu hari satu qirat. Satu hari satu qirat. Satu qirat besar mana? Satu qirat besar sebesar jabal, sebesar bukit. Rugi ke tak rugi? Kita punya pahala bukan banyak mana sangat pun, tapi hilang. Hilang pahala banyak. Sebab apa? Sebab bila mana kita melakukan perkara yang seumpama itu. Tapi kalau orang yang dia tak belajar, dia guna logik dia. Dia guna logik dia. Macam-macam dia sebut. Jadi kita kena memperbetulkan keadaan seumpama ini. Sebab tu kena ada ilmu, kena menuntut ilmu dalam apa juga medium yang ada. Di surau, cara di surau lah. Di masjid, cara di masjid lah. Di IPT, cara di IPT lah. Di universiti, di sekolah, cara di sekolah, di universiti. Online pun, cara online lah. Yang pentingnya kena belajar. Supaya kita tahu apa yang kita buat dan kita boleh melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Contoh, saya nak tanya soalan seterusnya. Kan? Jadi tengah hari ni kita buat program, tanyalah jemaah. Bukan tanyalah ustaz. Kan? Tanyalah jemaah. Kalau tanya ustaz, esok saya insya-Allah akan bersiaran di TV3 secara langsung besok pagi. Itu telefon saya esok pagi esok. Ada orang yang sama yang telefon ni, Haji Tukinon, Cik Omar Abdul Majid, kan, Mamu Hanafiah Penang tu, Cik Ismail Sungai Buloh, boleh hafal nama-nama yang duk telefon kan. Nak ada juga daripada JKR ni. Saya dari JKR. Kan. Nak bertanya soalan, nak tunggu dulu juga. Saya tanya apa rahsia, saya tanya penerbit. Sebab ada orang ni saja yang boleh tebus talian. Adakah ada pakatan dan sebagainya? Dia kata tak. Kami sendiri pernah tanya dia orang. Mana penerbit tanya macam mana hampa duk dapat masuk talian. Dia orang kata dia orang ni dial tak reti-reti. Dia tak betul asal, lepas dial tak dapat. Lepas dial kadang 20 kali dial, 30 kali dial. Orang kita dial 3-4 kali tak dapat. Tak ya, memang tak dapat. Memang tak dapat lah. Dia duduk angkat gitu. Dial 10 kali. 10 kali aku dial tak dapat. Tak ada lah tu, tak dapat lah. Ada, dia orang ni tak. Dia orang ni kira lepas dial, dia rajin dial. Kan? Lah ni dial senang dia redial ya. Kau dulu sungguh tarik kata satu kan, tarik pula zaman dulu punya telefon kan, kata putar balik kan. Adalah senang redial ya. Tapi dia tak mengenal putus asa. Akhirnya line tu masuk lah. Line masuk kan. Itu dapat tu. Baik, yang mengherannya Haji Tukinon, Cik Abdul Majid. Saya ingat saya duduk TV1 pun depa juga telefon. Macam anda muskil. Lah Haji Tukinon juga. Mana semua channel orang pergi. Kan? Di mana?
minat kepada apa? Kepada rancangan-rancangan ilmu. Okeylah, alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi hari ni saya nak tanya jemaah. Terbalik, bukan tanyalah ustaz, tanyalah jemaah. Solat tarawih kita tuan-tuan, katakan kita buka puasa. Bila kita buka puasa, kita hari tu orang jamu makan. Panggil kita buat iftar kan. Dia bagi daging kambing panggang, dia bagi daging rusa, dia bagi daging arnab, kan, semua jenis daging. Dhab pun ada. Kan, dhab pun ada. Jadi panggang pun kita pun makan. Bila makan tu terlebih sikit lah, sedap makan terlebih. Bila terlebih, lepas solat maghrib tu mengantuk. Sekejap nak tak kepala sekejap kita, tak lagi nak solat isyak atau tarawih kan. Tak kepala, jaga-jaga orang azan subuh. Tertinggal habis. Jadi kita ingat, ini isyak tak sembahyang ni. Tak sembahyang. Dah masuk subuh dah, kita solat subuh dulu. Lepas tu kita qada isyak. Tarawih boleh qada ke tak? Tarawih solat sunat. Ni persoalan dia. Ni persoalan jemaah ni. Nak tanya jemaah, boleh qada tak boleh qada? Tak boleh sunat ni? Tak boleh. Tak boleh Boleh tak boleh? Tak boleh. Ada yang kata tak boleh. Ada yang kata boleh tak? Nak challenge sikit, nak challenge. Boleh. Lagi ada lagi pandangan ketiga. Baik. Dua-dua jawapan betul. Dua jawapan boleh pun betul, tak boleh pun betul. Sebab apa? Sebab perkara ni khilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Hanafi dan Hanbali kata tak boleh. Bila masuk waktu subuh, dah terlepas waktu, maka tak boleh dah. Itu mazhab Hanafi dan juga Hanbali. Maknanya memang dua orang ni mazhab Hanafi dengan Hanbali lah. Kan? Hak jawab kata tak boleh itu mazhab Hanafi dan Hanbali. Okeylah. Mazhab Syafi'i sebagaimana dinukilkan daripada Imam Nawawi menyatakan boleh. Sebab apa boleh? Dia guna kaedah umumnya, mana-mana solat sunat yang ada waktu yang khusus, kalau terlepas waktunya boleh diqadakan. Sebab ada solat sunat yang tak ada waktu. Ada tak solat sunat tak ada waktu? Ada? Contohnya? Solat hajat. Mana ada waktu? Ikut suka nak buat masa mana pun. Kecuali waktu larangan je lah. Solat pagi. Solat taubat. Tak ada waktu. Solat pagi. Solat tasbih. Tak ada waktu. Kan? Tak ada waktu spesifik. Waktu mana pun tak apa kan? Tapi kalau solat tarawih ada waktu tak? Ada. Boleh tak sekarang kita buat tarawih? Tak boleh. Tarawih waktu mesti lepas isyak sampai sebelum subuh. Jadi mana-mana solat yang ada waktu boleh diqadakan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam bulan Ramadan juga. Dalam Ramadan cerita ni. Ada program lepas Ramadan. Dalam bulan Ramadan juga. Contohnya kita malam ni kita tinggal, pagi tu kita cepat-cepat qada. Begitu. Kan? Boleh. Dalilnya juga kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Datang solat dengan Nabi, solat subuh berjemaah. Lepas solat subuh dia tunaikan solat 2 rakaat selepas subuh. Nabi tak pernah ajar sahabat solat ba'diyah subuh. Tak ada solat sunat lepas subuh. Laki-laki ni solat apa? Tapi Nabi membiarkan. Lepas dia habis solat 2 rakaat, Nabi pun tanya dia, as-salata subhi marratain? Apakah solat subuh 2 kali? Tadi dah solat dah sekali. Ni lepas subuh solat apa? Solat subuh 2 kali kah? Sebab solat sunat tak ada. Lalu dia pun menjawab, ya Rasulullah, bukan solat subuh 2 kali, tidak. Tetapi aku tadi tak sempat solat qabliyah subuh. Aku tertinggal, aku tak nak tinggal. Sebabkan solat qabliyah subuhku difadilat dia besar. Dalam hadis Nabi sebut, rakaat al-fajri khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi aku tak nak tinggal. Bila tinggal rasa macam mana? Kalau kita tak pernah tinggal sesuatu, bila kita tinggal rasa macam mana? Kita rasa macam orang tak lepas kan, macam fras macam kan. Jadi maknanya dia kata dia qada. Dia qada yang 2 rakaat sebelum subuh itu. Bila Nabi SAW mendengar kata-kata lelaki itu, Nabi tidak kata apa-apa. Nabi tak cakap. Nabi senyap ya. Bila senyap dalam konteks syarak dia panggil sunnah taqririyah. Dia panggil sunnah iaitu persetujuan Nabi SAW. Sebab kalau tak betul Nabi larang terus. Nabi kalau tak betul Nabi kata, oh tak boleh, ini haram. Nabi tak akan bagi. Tapi bila Nabi senyap, Nabi tak kata apa. Walaupun Nabi tak buat macam tu, tetapi ia menunjukkan dibolehkan. Maka bolehlah untuk qada solat sunat yang ada waktu. Itu maksud dia. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu contoh kita sebut tadi. Bagaimana
keperluan kepada kita buat sesuatu itu mesti berdasarkan ilmu. Sebab itulah kita dapat buat dengan sempurna, kita buat dengan terbaik. Macam tu juga bila kita masuk 10 terakhir Ramadan, kita masuk dengan ilmu. Baru kita tahu buah mana yang kita nak petik. Sebab kita sebut tadi umpama musafir yang petik buah kan pada 10 terakhir Ramadan ni. Macam tu juga bila kita masuk 10 terakhir Ramadan ni, kita tak akan mensia-siakan peluang. Dengan ilmu kita tahu kita akan buat beberapa perkara yang akan menguntungkan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada pula orang tanya. Ada orang kata. Dia kata, Ustaz, kita buat ibadat tak boleh nak dapat ganjaran. Dia kira tak ikhlas. Buat ibadat boleh kerana Allah. Ni nak dapat ganjaran. Mana boleh? Kan? Tuan-tuan, kita kena faham yang tak boleh tu kita buat ibadat kerana orang. Tapi kalau kerana Allah, ataupun ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, maknanya masih lagi kerana Allah. Masih lagi masuk dalam kategori ikhlas. Walaupun nak ganjaran, tapi ganjaran siapa bagi? Allah. Ikhlas lah tu kerana Allah. Yang kata riak ni yang tak boleh ni, kita nak orang pandang, orang hormat kita, orang puji kita, orang bagi ganjaran kat kita. Itu bukan. Itu memang tak ikhlas sebab bukan kerana Allah. Kan? Tapi sekarang ni kita nak ganjaran. Ganjaran tu siapa bagi? Allah bagi. Jadi masih lagi still di bawah kerana Allah. So tidak ada masalah. Kadang-kadang orang kita hari ni macam tu, dia suka fikir. Suka fikir kan? Dia keluar satu idea. Kan? Begitu juga saya sebut pada awal tadi. Pasal apa surah Al-Alaq duduk belakang? Sebenarnya kita faham daripada ayat Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ayat itu tidak menunjukkan turun dekat Nabi. Ayat itu menunjukkan Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Al-Qadar. Tak turun kat Nabi lagi. Turunnya sekaligus 30 juzuk dan 114 surah. Maknanya Quran yang turun kali pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, turun dah lengkap dari surah Fatihah sampai surah An-Nas. 30 juzuk dan 114 surah. Dan inilah yang disebut dalam surah Al-Qadar. Turun Al-Quran peringkat pertama. Tapi tak turun dekat Nabi lagi. Baru turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ni juga menunjukkan bahawa Al-Quran turun sekaligus pada malam Al-Qadar. Sebab Allah menggunakan perkataan anzalnahu. Sebab dalam Quran kita boleh jumpa Allah sebut nazzalna. Nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu ya Muhammad. Allah sebut nazzalna. Turun dekat Nabi, Allah sebut nazzalna. Sebab apa? Sebab itu perkataan nazzalna itu daripada perkataan nazzala, yunazzilu, tanzil. Itu maksudnya turun sikit-sikit. Tapi kalau anzala, maksudnya turun sekaligus. Macam juga kalau kita kata potong. Kataan bahasa Arab, qata'a, potong. Kalau aqta'a, kita ambil ni, pam, sekali. Putus terus. Itu aqta'a. Kalau qata'a, banyak kali. Kata banyak kali. Itu. Sebab itu ketika mana dalam surah Yusuf menceritakan tentang wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf AS, mereka buat apa? Qatta'na aydiyahunna. Qatta'na. Mereka potong berkali-kali. Terkejut tengok Nabi Yusuf yang tampan, yang hebat tu. Sampai mereka tak sedar. Mereka pegang pisau, duk potong buah ni, potong dengan jari sekali. Potong bukan pak sekali gitu, bukan. Tapi qata'a itu maksud potong berkali-kali. Tak sedap. Darah keluar pun tak sedap. Punyalah ta'ajub dengan kecantikan pada Nabi Yusuf AS. Itu perkataan tu. Jadi, bila Allah sebut perkataan anzalna, maksudnya Quran turun sekaligus. Turun sekaligus pada malam Al-Qadar, 30 juzuk, 114 surah. Sebab itu kalau kita mengkaji pula surah Al-Qadar, sangat unik. Surah Al-Qadar ada 30 perkataan dan ada 114 huruf. Surah Al-Qadar itu sendiri ada 30 perkataan seolah mewakili 30 juzuk Al-Quran. Dan surah Al-Qadar ada 114 huruf seolah mewakili 114 surah dalam Al-Quran. Baik, itu the miracle of the Quran. Baik. Kemudian Quran peringkat kedua turun, barulah turun dekat Nabi SAW dari Baitul Izzah dengan perantaraan Jibril AS
turun bermula ayat Iqra. Makna turun tak ikut susunan. Ikut keperluan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Quran yang turun sekaligus dan lengkap dah daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi bila turun dekat Nabi dengan perantaraan Jibril AS, turun ikut keperluan yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah turunkan dulu Iqra. Seolah nak bagi tahu pada kita Islam ni agama ilmu. Jadi ilmu itu benda asas dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Orang masuk Islam, pertama sekali kita bagi tahu dia, kamu kena belajar. Jangan masuk Islam nak kahwin betul senyap. Habis. Betul banyak yang kes berlaku, bila dia kat masuk Islam kahwin, lepas tu bila bercerai, dia keluar sayang agama dia. Dia keluar Islam terus. Murtad. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Jadi dia pak turutnya. Dia hanya semata-mata nak kahwin je. Sebab itu tak ada masalah masuk Islam kerana nak kahwin. Okey, itu sebagai asbab musabab. Tapi lepas kamu terima Islam, kamu kena ingat, Islam ni agama ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Maka dengan sebab itu kena ada ilmu. Bila ada ilmu, kalau berlaku apa-apa pun sekali pada dia, kalau bercerai-berai ke apa-apa, dia tak akan berganjak. Sebab apa? Sebab dia tahu kebenaran Islam. Dia tahu kebenaran Islam. Maka dia tak akan berganjak. Sebab apa? Sebab dengan ilmu. Sebab itu penting sangat-sangat ilmu dalam kehidupan kita. Sebab tu Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan yang padanya dituntut ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada lagi soalan tu? Tak ada? Oh, tak tahu nak tanya apa. Kan? Ingat aku ada soalan dalam apa? Dalam FB live kita tu. Rupanya tak ada soalan. Okey, tak apa. Tak ada soalan, kita teruskan. Jadi, tuan-tuan, bila kita masuk 10 terakhir pun, kita kena ada ilmu. Apa kita nak buat? Saya nak cerita ni malam. Siang kita tak nak cerita. Sebab apa Lailatul Qadar berlaku waktu malam? Ada orang tanya saya, Ustaz, ada kemungkinan tak Lailatul Qadar berlaku waktu siang? Saya kata kat dia, nama pun Lailatul Qadar. Lailah tu makna malam. Lailah tu makna malam. Malam Al-Qadar. Malam kemuliaan. Nak cari siang waktu bila? Nama malam lah, mana malam je. Sebab itu, Lailatul Qadar ini berlaku daripada waktu malam, makna start terbenam matahari, waktu maghrib, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar, makna sampai waktu subuh. Baik, jadi kita start malam tadi, malam 21. Kita dah start dah hari pertama, malam pertama kita start dah 10 terakhir Ramadan. Malam ni lagi, malam 22, malam esok lagi, malam 23. Tak kisahlah Lailatul Qadar tu bila. Sebab itu rahsia Allah Ta'ala. Yang penting Nabi kata, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Jadi ke 10 malam ni, tanpa kita membezakan malam mana, kita cuba buat satu amalan yang insya-Allah kalaulah bertepatan malam tu dengan Lailatul Qadar, maka kita akan dapat seolah kita beramal selama 83 tahun ganjaran yang Allah Ta'ala bagi pahala pada kita. So, amalan apa yang kita nak buat? Saya nak bagi nak bagi cadangan. Ada 5. 5 ni kalau boleh jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Ada 5. Yang pertamanya, Al-Qiyam. Qiyam tu apa? Qiyam tu merujuk kepada solat malam. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih, Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang salat pada waktu Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan, penyerahan diri kepada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita menunaikan solat malam tu termasuk solat ba'da Isya dan juga solat tarawih dan juga solat tahajud. Itu semua solat malam dan juga solat witir. Itu solat malam. Ada orang tanya saya tadi, Ustaz, boleh tak bagi tahu saya? Dia kata, Ustaz, kaifiat nak buat solat sunat Lailatul Qadar. Berapa rakaat? Nak baca apa? Saya kata, tidak ada solat sunat Lailatul Qadar. Kalaulah ada, waktu bila nak solat? Lailatul Qadar pun tak tahu bila. Belum tentu malam bila. Kita nak buat benda mestilah ada kepastian kan. Kepastian mana boleh main tak pasti, tak sure. Tak boleh. Macam juga orang doa hari kenduri tu. Ya Allah, kau satukan antara dua mempelai ini seumpama kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Bila masa Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha?
Ada kepastian tak? Ada dalam Quran. Kita baca surah Yusuf ayat 1 sampai ayat 111. Tak ada pun. Nama Zulaikha pun tak ada. Disebut Imra'atul Aziz. Tengok hadis Nabi pula. Tak ada. Jadi, riwayat daripada mana? Oh, lelaki dia jumpa Israeliat. Daripada puak Yahudi. Daripada puak Yahudi ni betul ke tak betul? Wallahualam, kita tak tahu betul tak betul. Tapi benda tak pasti, tak sure. Takkan kita nak doa benda yang tak pasti? Nak doa ni biar benda yang jazam, benda yang pasti. Kan? Itu banyak berlaku. Dalam kita duk cerita, nanti tengoklah ayat Nuri ni. Tengoklah. Kan? Tok Imam yang tukang baca tu. Bila tanya Tok Imam, apa suruh baca? Saya tak tahu, saya tengok tag ni ada, saya baca je lah. Kan? Sebab tu sebelum baca teks tu, baca dulu. Tengok dulu, ni okey tak okey? Oh tak okey ni, kita tolak lah. Ambil yang okey dah lah kan. Ni kalau tak baca dulu, macam khutbah Jumaat. Tak baca dulu, tengok dapat teks jauhi. Allah. Oi. Kadang-kadang orang hak tulis tu pula, dia tulis bahasa-bahasa saintifik. Memang habis. Hak baca pula orang tua. Fakulti Pengajian Islam, dia kata paku lantai. Fakulti di universiti kan. Dia panggil fakulti mana? Tahu apa dia? Paku lantai. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Saya pergi ada bengkel di Melaka. Bengkel waktu tu di Melaka ada satu hotel. Sebelah hotel tu ada masjid. Hari Jumaat. Pergilah masjid tu. Salat Jumaat. Khutbah Jumaat ni. Sesungguhnya takbir itu merupakan sifat yang tercela. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada sifat takbir. Saya kata, apa dia ni? Mesti dia baca takabara takbir tu. Takabara bukan takbir, takabur. Ada pula. Dia tak fikir langsung lah. Takkanlah takbir benda tercela. Takbir ni benda tuntutan untuk kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Tapi dia baca takabara, takbir lah. Dia bohong tu. Sedangkan bukan takbir, takabur. Lepas tu tak apa lagi. Takbir. Perbuatan-perbuatan tercela seperti takbir. Egypt. Saya kata, Egypt mana pula ni? Egypt, Mesir ada lah. Egypt. Bukan Egypt, Ujub. Ujub. Ikut dan ya. Sebab tu kena ada preparation. Kena ada persediaan. Jangan pakai hentam macam tu, kacau. Memang kacau. Kan? Menyebabkan salah. Salah tu bukan salah sikit-sikit. Salah makna. Lari. Takbir jadi takabur jadi takbir. Jadi benda yang lain terus. Ini satu perkara yang perlu diperbetulkan. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, tidak ada salat Lailatul Qadar. Hadis tadi sebut kata salat kena pada malam Lailatul Qadar. Bukan suruh salat Lailatul Qadar itu. Salat Lailatul Qadar salat apa? Kita tak tahu bila. Kita salat itu salat tarawih. Salat tarawih. Salat tahajud. Solat witir. Dan saya duk perhati kadang-kadang. Malam tadi pun saya ada satu tempat. Saya ada tazkirah lah. Lepas tarawih kan. Jadi saya solat isyak. Lepas solat isyak, saya duk tengok. Ramai duk tunggu nak solat tarawih. Tapi tak solat ba'da hijab. Nampak tak? Jadi rugi tak rugi? Sedangkan kalau kita lihat kenyataan-kenyataan, pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, maka menyatakan solat tarawih sunat muakkad. Solat rawatib, dengan solat rawatib lah. Ba'da isyak juga sunat muakkad. Tapi sunat muakkad rawatib itu lebih tinggi ranking dia daripada rawatib, daripada solat sunat muakkad tarawih. Jadi, kalau ranking itu lebih tinggi, rugilah kita tak buat ranking yang lebih tinggi. Kita ambil yang ada ranking, bukan tak ada ranking. Tapi kita tinggalkan ranking yang lebih tinggi. Rugilah macam tu. Sebab apa? Sebab dia kira dia buat dia. Tapi dia ikut orang tak sembahyang, dia tak sembahyang. Dia tak buat itu berdasarkan ilmu. Baik, yang pertama malam-malam yang ada ni, malam 10 ni, kita jangan lupa untuk qiyam. Kalau tak sempat di masjid, ataupun masjid penuh tak boleh masuk, musim Covid sekarang ni ada macam-macam masalah, buat di rumah. Buat di rumah. Pagi tadi ada seorang daripada TV lah, ada staff kat TV, dia ada WhatsApp, saya tanya, Ustaz, macam mana kalau orang terpaksa bertugas pada Hari Raya Aidilfitri, dia tak dapat solat Aidilfitri, berdosa ke tak berdosa? Tu soalan. Saya kata kat dia begini, solat sunat Aidilfitri, mana nama pun sunat. Solat dapat pahala, tak solat tak berdosa. Cumanya, kalau ada kesempatan, walaupun bertugas, boleh tak solat 2 rakaat? Kan tak ada rehat langsung kan, waktu pagi kan, sebelum zuhur. Kan?
Memang tak buat di surau masjid, tapi boleh buat seorang. Dia solat raya ni, dia boleh buat ramai, boleh buat seorang. Tapi seorang tak ada lah khutbah. Takkan nak khutbah kat diri kita sendiri. Pergi tengok cermin. Ittaqullah. Tunjuk kat kita kan. Jadi takkan berlaku lah. Jadi kita ambil juga solat 2 rakaat. Nak ambil sunat. Tapi kau tak boleh juga. Waktu tu dah pack sangat dah. Tak apa. Itu adalah sunat sahaja. Tapi orang kita tak boleh. Orang kita sembahyang raya lah yang paling penting dalam dunia. Dia tak sembahyang subuh tak apa. Jadi jangan tak sembahyang raya. Subuh tu dia tinggal, dia tak menyesal. Kalau dia tinggal sembahyang raya, demam 2 minggu. Oh, dia rasa macam kecewa sangat-sangat. Sedangkan ranking ni macam mana? Subuh ni wajib. Haram tinggal ni, berdosa besar ni. Sembahyang raya tinggal tak berdosa pun. Cuma tak dapat pahala je lah. Tetapi boleh dia tinggal subuh, dia relax ya. Dia tinggal sembahyang raya, dia boleh susah hati. Jadi maknanya dia tak tahu mana lebih utama. Sebab tu bila kita tak tahu menyebabkan kita buat satu benda yang tak apa nak tepat, kita kata. Tak apa nak tepat. Betulnya kita buat lebih baik. Baik, kita balik cerita tadi. Yang pertama qiyam. Yang kedua Quran. Baca Quran. Kalau boleh lah, saya nasihat diri saya sendirilah dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada tengah hari ni. Kalau boleh setiap malam kita baca 3 juzuk. 3 juzuk. Cukup 10 malam, 30 juzuk. 3 juzuk Quran. Kalau ulama salafus soleh dulu, mereka nak bagi semangat. Tiap-tiap malam 10 terakhir, maka mandi dulu. Buat apa? Nak bagi segar. Nak bagi cergas. Jadi barulah maka start laksanakan solat. Jadi kita rasa fresh kan. Jadi maka akan mandi dulu. Nak bagi semangat. Itu cara maka buat. Kemudian Quran. Quran jangan tinggal. Sebab kalau kita baca Quran dan kita tahu, kita sebut tadi bahawa Lailatul Qadar mulia kerana Quran. Bulan Ramadan mulia kerana Quran. Jadi kalau kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah, kerana kita pun kena berdamping dengan Quran. Kita baca Quran, kena dengan Lailatul Qadar, insya-Allah ia digandakan sebanyak 83 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiganya apa dia? Yang kita nak buat lagi, sedekah. Ni waktu malam ni, waktu siang. Ni cerita malam ni. Sedekah. Dia kata sedekah, nak sedekah kat mana Ustaz malam-malam ni? Kan? Lah, kita pergi masjid. Kita tabung ada. Masuklah RM10. Contohnya. Orang perempuan, tak lebih masjid, masuk. Allah, zaman sekarang. Transfer online. Ambil siap-siap nombor apa? Nombor bank kan? Mana-mana yang layak terima sedekah kan? Kita ambil nombor, transfer je lah. Tak susah pun. Bayangkan, kalau RM10, kita contoh RM10. Kalau bulan biasa, RM10 kali 700 kali ganda. Itu sabit dalam ayat Quran kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha. Perbandingan orang infak di jalan Allah Ta'ala seumpama satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, mana 700 kali ganda. Kalau kita RM10 kali 700 berapa? RM7,000. Betul? 7,000. Bulan Ramadan kali pula 70. 7,000 kali 70 berapa? Matematik. 7,000 kali 70 berapa? 7 ke 7, 49. Kosong nak berapa? Kosong ada 4. Jadi? 460,000. Itu cara kira huduh-huduh lah kan. Letak kosong belakang 4. 7 ke 7, 49, 490,000 ringgit. Kita bagi RM10, pahala macam kita sedekah 490,000 ringgit. Allahu Akbar. Kenal itu qadar, maknanya seolah-olah tiap-tiap malam kita sedekah selama 83 tahun tak pernah henti sedekah. Allahu Akbar. Itu ganjaran. Kan? Jadi maknanya tak ambil peluang, rugi sangatlah. Kita hanya jangan skipnya sedekah tiap-tiap malam. Itu je. Berapa ringgit kita nak sedekah lah. Tak kisahlah. Janji ikhlas. Kan? Tapi jangan skip. Sebab apa? Tiba-tiba skip tu itu qadar. Kan? Rugilah. Tak dapat gandaan. Jadi maknanya yang ketiga, sebab kita nak tahu amalan apa kita nak buat ni. Amalan banyak tuan. Amalan banyak, cuma kita antara benda yang kita boleh buat. Baik, yang keempat apa? Doa. Jangan tinggal doa. Sebab apa? Sebab sabit dalam hadis Nabi. Bila mana Aisyah tanya Nabi, kalaulah dapat Lailatul Qadar aku nak buat apa? Kan? Nabi ajar kepada Aisyah doa. Apa doa dia? Doa yang kita baca selalu itulah ketika tarawih itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Kau suka kepada pengampunan, ampunkanlah aku ya Allah. Kita memperbanyakkan doa itu. Memperbanyakkan doa sambil kita menghayati bahawa kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, satu amalan yang Nabi tak pernah tinggal sebanyak 10 terakhir Ramadan. Cuma kita yang duk tinggal. Ya sudah. Nabi tak pernah tinggal sejarah umur Nabi, kehidupan Nabi, 10 terakhir Ramadan Nabi tak pernah tinggal amalan ni. Yang duk tinggal ni kita. Apa dia? Iktikaf. Iktikaf. Iktikaf Nabi macam mana? Iktikaf Nabi ni masuk malam 21, keluar malam raya. Piduk masjid, masuk malam 1, piduk masjid, tak keluar masjid sampai malam raya. Itu iktikaf, 10 malam terakhir. Kita tak mampulah sebab kita kerja sebagainya kan. Tak apalah, kalau tak mampu, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau boleh, ada orang masjid, kita pergi masjid. Sekarang ni masjid buka kadang pukul 3 pagi, dia buka dah kan. Sebelum tu dia tutup sebab COVID kan. So dia akan buka pukul 3. Pukul 2.50 kita tercegat depan pintu lah. Mana ruang boleh ada, kita ambil. Pukul 3 kita duduk dalam masjid, terus niat iktikaf. Sampailah ke subuh kan. Sampailah kita nak subuh, solat subuh, kita nak balik kerja lah. Pokoknya kita dah ujung malam dah ada. Awal malam pula lepas maghrib nak buka puasa tak boleh, start isyak. Start isyak tu kita start dah sampai tarawih sampai tadarus. Maknanya daripada pukul 8 tu sampai pukul 12 malam. Pukul 3 sampai pukul 7 atau pukul 6.30 contohnya. Jadi tak boleh buat semua, buat waktu-waktu ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya memberi kebaikan pada kita, dan bila mana kita dapat Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan dapat, bila mana kita hidupkan 10 yang terakhir Ramadan ni, kita akan dapat Lailatul Qadar insya-Allah. So saya ulang balik 5 tadi. Apa dia? Yang pertama qiyam, solat qiyam. Yang kedua Quran. Yang ketiga sedekah. Yang keempat doa. Yang kelima iktikaf. Wallahu a'lam. Sekarang saya buka pada persoalan. Ada soalan tak? Tak ada juga. Soalan di sini ya. Buka. Siapa ada soalan? Dia orang tengok ke tak ni? Kita pakai lena semua. Tengok tak? Sebab kadang ni online, tengok dia buka je. Buka-buka dia buat benda lain. Okey, ada soalan nak tanya? Kita had di sini. Ada soalan? Ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Nampak macam ada? Teragak-agak nanti yang kedua. Nak tanya? Ada persoalan yang berkaitan dengan zakat fitrah terasa. Ya. Apa ni yang lebih afdal lah antara kita berfikir dan kita tempatkan kelainan lah. Sebagai contohnya, ada yang tinggal di Perak sebagai contohnya, tapi kita bekerja di Kuala Lumpur. Kemudian ada menyatakan bahawa kita menyatakan di mana kita mencari rezeki lah. Sekiranya kalau ada halangan yang lain, menjadi keutamaan kita di negeri apa yang kita tinggal. Soalannya mana lebih afdal? Macam mana tinggal di Perak, kerja di JKR ni jauh nak pulang. Ramai ya? Dekat ni, dekat Tanjung Malim. Ipoh pada balik. Hari-hari orang balik. Saya tanya Malim. Tanjung Malim lah. Patut tanya. Tanjung Malim. Gitu. Ramai pulang naik LTS. Naik bas lah. Kira tah juga tu. Tah juga. Tapi banyak pahala sebab dalam perjalanan mesti baca Quran. Baca buku banyak lah kan masa tu kan. Alhamdulillah. Bolehlah hafal sikit sebanyak kan. Bolehlah khatam apa surah kan. Apa juzuk ketika nak sampai tu. Jadi ambil manfaat. Okey, bagus. Baik. Memang para ulama membincangkan soal itu. Zakat kita nak keluar di mana yang lebih afdal. Yang lebih afdal di tempat kita mencari rezeki. Itu lebih afdal. Namun begitu, sekiranya tempat kita itu sudah kita kata mencukupi yang kita cari rezeki itu, maka kita boleh memindahkan tempat yang lain. Contoh kita tahu kampung kita memang dhaif sangat-sangat lah. Zakat tak apa sampai pun tak cukup. Contohnya tempat kita cari kerja ni memang semua okey-okey lah kan, dah ada cukup lah contohnya lah. Maka kita rasa nak pergi kat situ, maka itu dibenarkan. Dibenarkan kerana apa? Sekiranya ada keperluan. Sekiranya ada keperluan. Tapi yang paling utama tempat kita cari rezeki lah. Sebab apa? Sebab di situ kita cari rezeki kan.
Satu. Tapi kadang-kadang ada tempat yang macam sebut tadi, di kampung cara rezeki apa, tak ramai orang sekat kerja bendang atau sikit-sikit je kan, menyebabkan orang susah ramai kan. Sini orang cari rezeki tapi banyak dah zakat kan. Maka di situ kalau melihat kepada keperluan baru dibolehkan. Untuk memindahkan zakat tadi bagi kat kampung kita kan. Boleh. Tak salah. Okey. Allahu a'lam. Lain soalan? Kalau kita terlepas solat sunat lepas subuh, nak buat lepas subuh tu nak niat macam mana? Niat qabla subuh. Qada. Niat qabla subuh bukan niat ba'da subuh, mana ada ba'da subuh. Yalah tu niat sama je lah. Niat sama je. Niat ni dia kalau niat kita solat tu di luar waktu automatik dia qada. Kalau kita solat dalam waktu dia bagi tunai. Luar waktu dia bagi qada. Contoh kita solat subuh pukul 8 katakan, kita bangun lewat kan pukul 8 solat subuh. Tapi kita niat tunai. Solli fardhu subhi raka'ataini adaan tunai lah. Walaupun niat tunai dia tetap jadi qada. Sebab apa? Sebab kita solat di luar waktu. Tapi waktu sembahyang subuh betul kita niat apa? Solli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Waktu sembahyang subuh ni kan. Tapi dalam waktu dia tetap menjadi solat dalam waktunya. Sebab itu qadaan ke adaan kan dia tak syarat pada niat. Dia tak syarat. Syarat dia kita niatlah hati kita solat apa? Solat fardu subuh. Itu je yang wajib kita niat. Kan? Jadi bila kita solat luar waktu maka dia jadi qada. Solat dalam waktu dia jadi tunai. Itu beza dia. Dan biasanya orang qada solat sunat ni bagi orang yang tidak pernah meninggalkan solat sunat. Itu baru qada. Tapi kalau banyak tak buat daripada buat, dia nak qada buat apa? Bagilah bagi elok-elok lah bagi buat kan. Solat wajib memang kita tak nak tinggal, sebab tu kita qada kan. Tapi solat sunat ni yang tak nak tinggal. Bila tak nak tinggal, bila kita tinggal rasanya mana? Kita rasa tak selesa kan? Itu kita solat macam ni lah kena kita qada. Tapi kalau solat qabla subuh, dalam seminggu tu 2 kali buat, 5 kali tak buat. Nak qada buat apa? Bagi buat sempurna dulu. Bagi kita betul-betul jaga. Lepas tu bila kita jaga betul, barulah kita tertinggal, kita rasa macam something kehilangan, missing. Lepas tu kita qada tu. Tapi kalau hak tu pun tak jaga, tak payah qada lah. Qada buat apa? Kan? Sampai lewat. Allahu a'lam. Lagi soalan? Ya. Mungkin remeh kot. Kita dah berwuduk, tiba dekat lantai penuh rambut macam rambut panjang-panjang, rambut perempuan. Kalau kita pijak, apa ni batal lah. Rambut pontianak apa tu? Yang manja. Rambut isteri ke apa kan? Rambut tidak membatalkan wuduk. Bersentuh rambut, kalau Tuan kata rambut di atas lantai, rambut dekat kepala dia pun kita sentuh rambut, tidak membatalkan wuduk. Kita sentuh rambut dia kan, isteri kan rambut dia, tak batal wuduk. Tambah lu di atas lantai. Memang tak batal. Memang tak batal. So tak ada masalah. Cuma kita marah sikit, apa ni nak biar rambut duk apa? Dan kadang orang rambut gugur. Kan dia sikat-sikat tu dia keluar banyak, dia tak perasan. Jadi dia tak ada masalah. Tak batal wuduk. Tak apa. Bahkan kalau kita ambil wuduk, tiba-tiba kita terpijak najis, batal tak wuduk? Wuduk tak batal. Cuma kita kena basuh kaki kita. Sebab apa? Kalau kita solat dalam keadaan bernajis, solat kita tak sah. Wuduk kita masih on. Sebab wuduk tak terbatal dengan terpijak najis. Tidak. Cumanya solatnya tak boleh dengan najis. Maka kita tak perlu ambil wuduk semula, kita hanya perlu basuh saja kaki kita yang kena najis itu. Allahu a'lam. Okay? Lagi soalan? Soalan kita buka sampai pukul 3. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah habis time dah. Dah pukul 2, jadi sekadar itulah perbincangan kita. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan moga kita semua mendapat anugerah terindah pada 10 takhir Ramadan ini dengan kita memperoleh Lailatul Qadri insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah sebab maaf sekian. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.